Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan melihat peta konsep bagi bab 7 iaitu plan dan donggakan. Jika kita perhatikan kepada peta konsep yang dipaparkan di sini, ada dua perkara penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah unjuran ortogon. Unjuran ortogon. Bagi memahami unjuran ortogon dengan lebih mendalam, kita perlu faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan satah. Satah ialah permukaan rata bagi suatu objek. Okey, kita perhatikan objek yang diberikan ada dua permukaan iaitu permukaan melengkung dan juga permukaan rata. Jadi jika disebut satah, kita hanya fokus kepada permukaan rata. Terdapat tiga jenis satah iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan juga satah condong. Seterusnya, kita juga perlu faham apa yang dimaksudkan dengan normal kepada suatu satah. Maksud normal kepada suatu satah ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini, kita dapati bahawa pada rajah di sebelah menunjukkan suatu prisma tegak dengan A, B, C, D ialah satah mengufuk. Okey, yang bawah ni adalah satah mengufuk. ABF dan CDE ialah satah mencancang. Okey, permukaan yang mencancang. Seterusnya maklumat yang diberikan BCEF dan ADEF. Okey, perhatikan BCEF. Ini adalah satah condong. Juga ADEF juga adalah satah condong. Garis FM dan EN berserenjang. Cuba perhatikan di sini. Berserenjang bermaksud bersudut tegak 90 darjah dengan garis AB dan CD. Jadi kita katakan garis FN dan EN juga dikenali sebagai normal kepada satah ABCD. Jadi normal kepada suatu satah ialah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan seberang garis pada satah tersebut. Jadi FM dan EN ialah normal kepada satah ABCD. Seterusnya, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan unjuran ortogon. Unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Bagi memahami dengan lebih mendalam tentang unjuran ortogon, kita perhatikan dua contoh ini. Yang pertama, dalam rajah 1, PQ ialah garis lurus dengan keadaan titik Q berada pada satah mengufuk ABCD. Bermaksud kita ada satu garis iaitu P dan Q. PQ ini adalah satu garis di mana titik Q ini berada pada satah iaitu pada permukaan ABCD ini. Okey, itu maklumatnya. Seterusnya kita diberitahu PR ialah garis normal kepada satah ABCD. Ini PR ini adalah garis berserenjang iaitu bersudut 90 darjah dengan satah ABCD. Dan garis lurus RQ yang terletak pada satah ABCD ialah unjuran ortogon bagi garis lurus PQ pada satah ABCD. Bermaksud garis PQ ini
Okey, kita akan dia adalah objek, ianya adalah objek dan ini adalah unjuran ortogon yang mana kuncinya kita tengok di sini, dia mestilah ada satu garis yang diunjurkan dan ianya adalah berserenjang iaitu bersudut 90 darjah pada satah ABCD. Juga kita lihat pada rajah yang kedua, kita dapati bahawa garis PR dan QS adalah normal kepada satah ABCD. Bermaksud QS dan PR ini adalah garis yang mana diunjurkan ke satah ABCD dan dia adalah berserenjang kerana bersudut 90 darjah. Jadi bila kedua-dua garis ini adalah berserenjang bersudut 90 darjah, kita katakan dia normal. Jadi ini adalah objek dan garis RS ini kita katakan sebagai unjuran ortogon bagi objek PQ. Dalam rajah 1 dan rajah 2, kita telah melihat unjuran ortogon bagi satu garis. Maksudnya sebelum ni kita tengok kepada unjuran ortogon bagi contoh satu garis. Seterusnya adalah unjuran ortogon bagi dua dimensi dan objek tiga dimensi. Okey, terusnya kita akan melihat bagi satah dua dimensi pula. Tadi kita tengok satu garis. Sekarang ni kita akan tengok kepada dua dimensi dan juga tiga dimensi. Okey, dalam rajah 3, objek PQRS diunjurkan kepada satah mencancang dan di dalam rajah 4, objek EFG diunjurkan kepada satah mengufuk. Okay, cuba perhatikan di sini rajah 3 diunjurkan kepada satah mencancang. Okay. Dan juga rajah 4 diunjurkan kepada satah mengufuk. Okay, ini adalah contoh di mana kedua-dua ini adalah unjuran ortogon. Okay, syarat dia adalah mestilah garis-garis yang kita unjurkan ini dia mesti bersudut 90 darjah iaitu berserenjang. Okay, di sini pun sama juga mesti berserenjang. Jika tidak berserenjang, kita tak boleh katakan itu adalah unjuran ortogon. Jadi di sini kita boleh nampak bahawa objek adalah PQRS normal kepada satah. Okey, normal kepada satah maksud dia garis yang berserenjang dengan ini kita kenal sebagai satah ni ABCD ni, satah mencancang ni. Ini kita katakan normal sekiranya dia adalah bersudut 90 darjah. Jadi yang terhasil adalah ABCD. Ini adalah imej yang terhasil. Dan imej ini kita namakan sebagai unjuran ortogon. Begitu juga dengan contoh pada rajah 4 ini. Objeknya adalah EFGH. EFGH normal kepada satah. Okey, normal kepada satah maksudnya garis-garis yang kita unjurkan ke bawah ni iaitu ER, FS, kita ada GT dan juga HU. Kesemua ini adalah berserenjang dan juga bersudut 90 darjah. Dan unjuran ortogon yang kita dapat adalah RSTU. Seterusnya, kita akan cuba melihat unjuran ortogon bagi objek tiga dimensi. Jika sebelum ni kita dah bincangkan tentang satu garis, kita bincangkan juga unjuran ortogon bagi satah dua dimensi. Kali ini kita akan melihat kepada objek tiga dimensi. Dalam rajah 5, suatu kuboid. Suatu kuboid bermaksud objek tiga dimensi diunjurkan kepada satah mengufuk. Dan dalam rajah 6, suatu prisma juga adalah objek tiga dimensi, prisma tegak dengan permukaan BC-ish GKJ sebagai kerata rentas. Seragamnya diunjurkan kepada satah mencancang.
Jadi kita perhatikan pada rajah 5 di sini. Objeknya adalah kuboid. Jadi yang penting sekali kita kena perhatikan normal kepada satah. Jadi normal kepada satah apa dia? Iaitu garisan yang kita unjurkan ke satah yang kita nak tengok tu lah. Contohnya di sini satah mengufuk. Jadi ianya mestilah bersudut 90 darjah. Cuba perhatikan. Jika semuanya adalah bersudut 90 darjah, bawah ini kita akan katakan dia sebagai unjuran ortogon, iaitu ABCD. ABCD ini kita katakan sebagai unjuran ortogon bagi objek kuboid ini. Seterusnya, kita tengok pada rajah 6. Prisma tegak. Jadi kita tengok di sini, diunjurkan kepada satah menjanjang. Okey, bila satah menjanjang, kita unjurkan saja. Kita unjurkan garis-garis ini. Pastikan ia bersudut 90 darjah. Okey, kita tengok di sini, kita ada AP, IU dan banyak lagi. Semua ini bersudut 90 darjah, berserenjang. Jadi, apa yang kita dapat di sini, kita namakan sebagai unjuran ortogon dan namanya adalah PQRSTU. Seterusnya, mari kita lihat contoh kepada soalan berikut. Soalan A. Adakah ia merupakan suatu unjuran ortogon? Jawapannya adalah ya. Kenapa ya? Sebab kita ada garis normal di sini. Kesemuanya adalah lurus dan juga berserenjang, iaitu bersudut 90 darjah. Jadi, ia adalah unjuran ortogon. Soalan B, kita perhatikan garis yang kita unjurkan, kita gariskan di sini, kesemuanya adalah berserenjang dan bersudut, iaitu bersudut 90 darjah. Jadi, hasil yang kita dapat di sini, imej yang kita dapat di sini, kita akan katakan ianya sebagai unjuran ortogon. Ya, jawapannya. Tapi kita cuba perhatikan soalan C. C ini kita cuba perhatikan garis yang diunjurkan di sini. Cuba perhatikan tidak bersudut 90 darjah. Jadi, kita tidak katakan ia adalah unjuran ortogon. Kerana bukan unjuran ortogon. Kerana garis yang diunjurkan dari objek kepada satah bukan normal. Bukan normal maksudnya adalah tidak berserenjang, itu bersudut 90 darjah. Seterusnya kita lihat bagaimana kita hendak melukis unjuran ortogon. Okey, ada 4 langkah yang dinyatakan di sini. Yang pertama sekali adalah kita kena pasti jenis satah dan arah objek perlu diunjurkan. Okey, jadi kita tengok kepada satah, bahagian mana, permukaan mana, satah maksud dia permukaan. Permukaan mana yang perlu kita unjurkan. Okey. Seterusnya, kita lukis garis normal. Garis normal bermaksud garis lurus, berserenjang, bersudut 90 darjah. Daripada semua bucu objek tersebut kepada satah, kepada permukaan yang kita nak lukis. Pastikan garis normal, iaitu berserenjang dan bersudut 90 darjah tersebut, lurus dan tegak agar panjang sisi unjuran sama seperti panjang sisi objek. Seterusnya, langkah yang ketiga, kita sambungkan titik-titik persilangan normal, itu garis yang bersudut 90 darjah itu, berserenjang, dengan satah untuk melukis bentuk unjuran ortogon. Dan yang terakhir, lukis semula unjuran ortogon tersebut dengan ukuran yang sebenar, bermaksud ikut ukuran yang diberikan. Labelkan semua bucu dan panjang sisi. Seterusnya, mari kita lihat contoh 4. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat ABCD yang terletak pada suatu satah mengufuk. Okey, ini maksud dia, ini adalah prisma tegak dan dia ada tapak dia. Tapak dia adalah berbentuk segi empat tepat, iaitu A,
BCD terletak pada satah mengufuk permukaan yang mengufuk, iaitu seolah-olah di atas meja. Permukaan ABK LGF. ABK LGF ialah keratan rentas seragam. Keratan rentas seragam prisma tersebut. Bermaksud pada permukaan ini, ia adalah sama dengan permukaan di belakang ini. Selepas itu, maklumat lain yang dinyatakan di sini adalah sisi-sisi AF dan BK adalah tegak. Jadi, perhatikan AF. AF adalah tegak. Tegak bermaksud bersudut 90 darjah. Begitu juga dengan BK. BK juga dinyatakan adalah tegak. Jadi, kita perhatikan, kita nak melukis unjuran ortogon bagi objek tersebut pada A, iaitu soalan A, iaitu satah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. Kita perhatikan arah Z. Arah Z bermaksud kita melihat dari pandangan atas. Arah pandangannya daripada atas. Jadi, kita akan dapat jawapannya adalah seperti berikut. Kita unjurkan garis-garis. Ini kita bagi sebagai garis normal ke satah mengufuk di bawah ini. Dan kita akan dapat bentuk di bawah ini kita namakan sebagai unjuran ortogon. Perkara penting yang perlu kita fokuskan di sini adalah tentang kita melabel bucu. Cuba perhatikan di sini. Susunan huruf adalah mengikut arah pandangan. Jadi kita kena susunkan huruf itu mengikut arah pandangan. Contohnya, titik D berada di bawah titik E apabila dipandang dari arah Z. Bila kita pandang dari sini, kita dapati bahawa kita akan nampak E terlebih dahulu. Kita akan nampak bucu E terlebih dahulu. Dan di bawah E ini adalah D. Jadi, kita akan labelkan di situ E/D. Begitu juga dengan F dengan A. Cuba perhatikan, kita akan perhatikan bucu F terlebih dahulu. Di bawahnya barulah A. Begitulah seterusnya kepada bucu-bucu yang lain. Terusnya, kita lihat soalan B. Iaitu kita diminta melukis unjuran ortogon satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah X. Bermaksud arah pandangan kita ataupun mata kita itu berada pada arah X. Cuba perhatikan di sini. Bermaksud kita akan melukis unjuran ortogon bagi prisma tegak ini daripada arah X. Hasil yang kita akan dapat adalah seperti berikut. Jadi, macam mana kita nak buat? Kita unjurkan garis normal. Kita unjurkan. Pastikan garis ini bersudut tegak, iaitu berserenjang dengan satah mencancang yang kita nak lukiskan ni. Kesemuanya mestilah berserenjang bersudut 90 darjah. Dan hasil yang kita dapat adalah seperti berikut. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, titik A berada di belakang titik B apabila dilihat dari arah X. Bermaksud kita perhatikan di sini, kita melihat dari arah X. Jadi sudah semestinya kita akan nampak B terlebih dahulu. Bucu B ini kita akan perhatikan terlebih dahulu. Selepas itu, belakangnya adalah A. Jadi, kita akan tulis B/A. Akhir sekali soalan C, iaitu satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah Y. Jadi, kita akan cuba melukis unjuran ortogon
dari arah Y pula. Jika kita perhatikan di sini, jika kita lihat di arah Y ini, apa yang kita akan dapat adalah seperti berikut. Iaitu kita akan unjurkan garis normal, garis ini yang berserenjang, bersudut 90 darjah ke semuanya sekali. Kita akan dapat bentuk ini terhasil adalah seperti kerata rentas pada satah mencancang. Dan suka diingatkan sekali lagi, kita akan tandakan dengan A/D kerana titik D berada di belakang titik A apabila dilihat dari arah Y. Cuba perhatikan, kita akan tulis A terlebih dahulu kerana apa yang kita perhatikan, kita akan nampak A terlebih dahulu, di belakangnya adalah D. Jadi kita akan labelkan A/D. Itulah perkara penting yang perlu kita fokuskan supaya penulisan kita itu tidak salah. Kita telah pun membincangkan tentang unjuran ortogon. Seterusnya, kita akan bincangkan pula perkara penting iaitu plan dan dongakan. Plan dan dongakan. Apakah itu plan dan dongakan? Okey, sebelum ini kita telah pun mempelajari bahawa unjuran ortogon bagi suatu objek atau pepejal boleh dilukis pada satah mengufuk dan satah mencancang. Itu telah pun kita bincangkan sebelum ini. Jadi, yang dimaksudkan dengan plan dan dongakan, kita perhatikan di sini, ia adalah unjuran ortogon pada satah mengufuk yang dilihat dari pandangan atas dikenali sebagai plan. Bermaksud, plan ini adalah unjuran ortogon yang dilukis dari pandangan atas. Manakala unjuran ortogon pada satah mencancang yang dilihat dari pandangan sisi atau pandangan depan dikenali sebagai dongakan. Iaitu, dongakan ialah unjuran ortogon pada satah mencancang yang dilihat dari pandangan sisi atau pandangan depan. Itu dinamakan sebagai dongakan. Bagi memudahkan pemahaman kita, kita perhatikan contoh prisma tegak ini. Okey, kita ada daripada Z. Okey, daripada Z ini bermaksud ia adalah dinamakan sebagai plan. Okey, plan bermaksud sebagaimana dilihat dari arah Z, iaitu pandangan dari atas. Jadi bila disebut sebagai plan, plan bermaksud kita melihat dari atas. Seterusnya, kita tengok dongakan depan. Dongakan depan bermaksud kita melihat dari arah X. X ni seolah-olah kita berdiri di sini, jadi di hadapan kita. Jadi kita katakan sebagai dongakan di depan, dongakan depan. Okey. Seterusnya adalah dongakan sisi, iaitu kita melihat sebagaimana dilihat dari arah Y. Iaitu kita lihat dari arah Y, kita perhatikan di sini. Bila kita tengok daripada Y ini, kita tengok daripada dongakan sisi. Itu dinamakan sebagai dongakan sisi. Lukisan plan, dongakan depan dan dongakan sisi suatu objek juga boleh dilukis secara gabungan pada sehelai kertas yang dibahagikan kepada 4 sukuan. Berikut adalah 2 kaedah yang lazim digunakan. Kaedah pertama, pandangan sisi adalah dari kanan ke kiri. Maka jika kita jumpa pandangan sisi dari kanan ke kiri, maka kedudukan dongakan ini, iaitu dongakan sisi, adalah terletak pada sebelah kiri dongakan depan. Okey, bagi memudahkan pemahaman kita, cuba kita perhatikan.
Bagi memahami dengan lebih jelas, kita lihat contoh ini. Iaitu kita perhatikan bahawa rajah yang diberikan ini, Y ini adalah dongakan sisi, dongakan sisi, dan arah yang diberikan adalah dari kanan ke kiri. Bila kanan ke kiri bermaksud kita akan lukiskan dongakan sisi ini di sebelah kiri daripada dongakan depan. Okey, langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Arah dongakan sisi, arah Y adalah ke kiri. Kanan ke kiri. Maka kedudukan dongakan sisi pada sukuan yang kedua. Ini adalah sukuan yang pertama. Ini adalah sukuan yang kedua. Okey, lukis plan dengan skala penuh pada sukuan keempat. Okey, sukuan keempat adalah untuk plan. Unjurkan sisi plan dengan garis pada halus. Okey, maksud dia garis yang halus. Kesukuan pertama sebagai panduan untuk melukis dongakan depan arah X. Jadi, kita boleh unjurkan garis ini ke atas untuk dapatkan dongakan depan, iaitu daripada arah X. Dan kita unjurkan sisi unjuran depan dan plan sehingga kesukuan kedua untuk melukis dongakan sisi. Jadi, kita akan unjurkan garis ini untuk dapatkan dongakan sisi. Jadi ingat, kalau kita diminta melukis plan dan dongakan bagi suatu objek yang mana sisinya dari kanan ke kiri, kita akan melukis dongakan sisi di sebelah sukuan yang kedua. Jadi bagi memudahkan kita faham, kita gunakan pernyataan ini, iaitu saya dah positif. Saya bermaksud sisi, dah bermaksud depan, dan positif bermaksud plan. Jadi, saya dah positif. Bagi kaedah 2, pandangan sisi adalah dari kiri ke kanan. Maka kedudukan dongakan ini adalah di sebelah kanan dongakan depan. Kita cuba perhatikan kepada contoh berikut, iaitu kita perhatikan pada dongakan sisi Y. Cuba perhatikan, okey, dongakan sisi Y, arah yang ditunjukkan di sini adalah sisi dari kiri ke kanan. Okey, kiri ke kanan. Jadi, bila kiri ke kanan, maka dongakan bagi sisi adalah di sebelah kanan dongakan depan. Okey, jadi maklumat yang kita faham di sini adalah arah dongakan sisi, iaitu arah Y, adalah dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Maka kedudukan dongakan sisi adalah pada sukuan yang pertama di sini. Okey, seperti yang saya gunakan contoh tadi, iaitu kita katakan saya dah positif. Saya bermaksud sisi, dah bermaksud depan, positif bermaksud plan. Jadi, ini adalah untuk kaedah yang kedua. Dan kita akan bina sudut 45 darjah pada sukuan yang keempat.